Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Muhammad Al-Hashimi Al-Azhari rahimahullahu ta'ala, Aqsamul kalami, pembahagian kalam. Katanya qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, kata musannif Al-Imam Ibnu Ajurum As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala, wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'nan. Wa aqsamuhu wa aqsamul kalami, dan bermula pembahagian-pembahagiannya kalam. Aqsamu mubtada, hu mudhafun ilaih. Khabar thalathatun, ialah tiga pembahagian. Apa tiga tu? Badalnya ismun, ialah isim, ataf, wa fi'lun, dan fi'il, ataf, wa harfun, dan haraf, sifat, jaa, yang datang, ia haraf, li ma'nan, bagi satu makna. Makna haraf jar yang ada makna lah. Sebab haraf jar terbahagi kepada tiga: haraf jar asli, haraf jar zaidah, haraf jar syabihun bizaid. Bila haraf jar asli ni mesti kena ada, mesti dia itu menjadi amil kepada ma'mul selepasnya yang akan jadi majrur bagi bawah. Kemudian dia itu ada ta'alluq dan dia ada makna. Itu haraf jar asli. Maka dia kata al-ma'na, ay ma'nahu ma'na al-matni, bermula maknanya makna matan. Mubtada kedua, al-kalamu, bermula kalam itu. Khabar yatarakkabu, tersusun ia kalam. Jumlah tu jadi khabar al-ma'na. Tersusun ia min thalathati ajza'in, daripada 3 juzuk, 3 bahagian. Macam semalam lah, kalam itu terbahagi kepada 3. Pertamanya isim, kedua fi'il, ketiga haraf. Haraf yang ada makna. Wala yakhruju anha an thalathati ajza'in. Wala yakhruju ay wala yakhrujul kalamu, dan tidak keluarlah oleh kalam itu daripada 3 juzuk, daripada 3 bahagian. Mana mesti 3 ni. Bukan perlu 3 belaka, bahkan majmu'ul thalathah, kebanyakan daripada 3 ni. Bukan jami'ul thalathah, semua 3 ni, bukan. Bahkan kebanyakan saja daripada isim, fi'il, haraf. Ada yang isim saja, ada yang fi'il saja, ada yang fi'il dan isim saja, dan ada yang fi'il, isim dan haraf. Kadang-kadang begitu. Apa 3 tu? Al-istinaful bayani wahia, dan bermula dia thalathatu ajza'in, 3 bahagian, 3 juzuk itu. Khabar al-ismu, pertamanya isim, ataf wal fi'lu, dan fi'il.
ataf, wal harfu, dan haraf. Tiga saja. Isim, fi'il, haraf. Mudah, itu pembahagian kalam. Kemudian dia buatlah sikit petamindo tu. Sebelum petamindo tu, dia tulis kat bawah tu, dalilul hasri fi hadhihi al-aqsami thalathati al-istiqra'u. Bermula dalil tertentunya pada tiga pembahagian ini ialah al-istiqra'u, ialah istiqra', kajian. Kajian siapa? Kajian ulama nahwu lah. Al-istiqra'u ay istiqra'un nuhati ataupun istiqra'u an-nahwiyina. Wa qalu aidan, dan berkata oleh mereka itu ulama nahwu juga, al-ma'ani thalathatun. Bermula makna-makna itu tiga juga. Makna-makna bagi kalimah lah. Pertamanya zatun. Pertama zat. Wa hadathun, perbuatan. Wa rabitun lil hadathi, dan juga berkaitan pada perbuatan tersebut. Hadas ni perbuatan lah. Okay, maka fadzatu alismu, maka bermula zat tu ialah isim. Diri benda tu. Diri benda tu kena pada nama lah. Wal hadathu al-fi'lu, dan hadath, perkara yang baru yang berlaku ni ialah perbuatan. Warabitu al-harfu ay warabitu lil hadath, dan juga pengikat bagi perbuatan itu, isbah kalam tu adalah al-harfu, iaitu huruf. Contohnya fi'il-fi'il yang memerlukan kepada haraf jar untuk memahaminya, maka perlulah dia ikat dengan haraf jar. Maka dia pun buat petamindo lah. Al-ismu dia tulis al-kalam. Al-kalam terbahagi tiga, al-ismu, al-fi'lu, al-harfu. Kemudian al-ismu pula terbahagi pada tiga. Muzharun, itu isim zahir ataupun isim muzhar. Itu namanya contoh Muhammadun, itu contoh ma'rifah. Rajulun, itu contoh nakirah. Lepas tu mutmarun, isim dhamir. Contohnya ana untuk dhamir mutakallim, anta untuk dhamir mukhatab, huwa untuk dhamir ghaib, huwa untuk dhamir ghaib. Lepas tu al-fi'lu fi'il. Al-fi'lu pula terbahagi kepada tiga. Madin, fi'il madhi, contohnya zahaba. Lepas tu mudari'un, contohnya yadhhabu. Kemudian amrun, contohnya idhab. Kemudian al-harfu pula. Al-harfu pula dia kata al-mushtarakun bainal asma'i wal af'al. Ada haraf yang berkongsi antara ising-ising dan fi'il-fi'il. Contohnya pertanyaan dengan berunsurkan hal, adakah? Baik. Kemudian ada yang mukhtassun bil asma'i, dikhususkan dengan isi-ising saja. Contoh man. Man ni biasa tanya tak ising lah. Man anta, ana akhuka, ana akhu Zaidin, contoh. Kemudian mukhtassun bil af'ali, yang dikhususkan dengan fi'il saja. Contoh lima. Lam lima pula dah. Lam lam. Tu. Ataupun bukan man anta tu, makna min lah, min. Mukhtassun bil asma'i, contoh min. Tu harah yang khusus untuk fi'il, sebab lepas min tu mesti majrur ising, mesti majrur ising, bukannya fi'il. Tu. Habis. Kemudian dia pun pecahlah satu-satu al-ismu tu apa. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, falismu ma'nahu fil lughati ma dalla ala musamman. Falismu, maka bermula isim itu mubtada, ma'nahu mubtada thanin, hu mudhafun ilaih, fil lughati ay fil lughatil arabiyyati. Maka bermula isim itu, bermula maknanya makna isim dalam bahasa Arab ialah khabar ma dalla ala musamman, ialah barang, yakni kalimah yang menunjuk ia ma, tu silah dia, ala musamman, atas perkara yang dinamakan. Musamman ni kena pada batang tubuh diri seseorang lah kalau isim. Contohnya Zaidun. Siapa Zaidun? Hak ni batang tubuh dia ni panggil musamman. Isim tu Zaidun tu sendiri. Tu ni. Maka dia tulis nombor satu bawah tu, alismu mushtaqun minas sumuwi.
Bermula ising itu diambilkan perkataan ising tu minas sumuwi, daripada perkataan as-sumu. Apa makna sumu? Wahwa, dan bermula dia sumu ialah khabar al-ulu, iaitu tinggi. As-sumu tu tinggi lah. Asal pada as-sama. Wa qila, dan kata sebagian ulama, minal wasmi, yakni al-ismu mushtaqun minal wasmi awis simati. Apa maksud wasmi dan simati itu? Wahia, dan bermula dia as-simatu tu ialah al-alamatu. Ialah al-alamah, tanda. Jadi kalau seseorang panggil nama orang tu, maka tanda dia, ya, zat ni tandanya ialah melalui namanya. Kalau contoh batang tubuh banyak, 3 orang. Macam mana kita nak bezakan? Beza dengan nama lah. Oh, yang A ni alamat dia ialah kita panggil nama Muhammad. B ni alamat dia ialah kita panggil namanya Ali. C ni kita panggil alamatnya dengan nama Ahmad. Contoh. Tu ma dalla ala musamman. Mithlu Muhammadin, ay wa ma dalla ala musamman mithlu Muhammadin. Takdir khabar mubtada mahzuf. Bermula barang yang menunjuk ia barang atas musamma itu ialah contohnya Muhammad. Muhammad tu isim. Batang tubuh Muhammad musamma. Lianna Muhammadun, harakat hikayah. Isim lianna. Kerana bahawasanya yang Muhammad itu khabar lianna dalla, menunjuk ia Muhammad ala musamman, atas perkara yang dinamakan musamman, batang tubuh diri dia. Wahwa, apa bermula dia Muhammad tu khabar az-zatul musyakhkhasatu. Musyakhkhasatu ay al-muayyanatu, zat yang tertentu ia zat. Az-zatu khabar, al-musyakhkhasatu sifat bagi az-zat. Tu ising dari sudut bahasa. Wa 'inda an-nahwiyyina, dan menurut ulama nahwu, ay falismu ma'nahu 'inda an-nahwiyyina, bermula ising, bermula maknanya, makna isim menurut ulama nahwu ialah khabar kalimatun, ialah satu kalimah, sifat dalat yang menunjuk ia kalimah ala ma'nan, atas satu makna, fi nafsiha, atas satu makna, fi nafsiha, fi nafsil kalimah, pada diri kalimah itu ada makna. Jadi nahwu ni lain sikit, bukan semata-mata madalla ala musamma, bahkan pada diri nama tersebut ada makna yang tersendiri pada diri dia. Macam contoh Muhammad tadi, az-zatul musyakhkhasah ataupun al-muayyanah, mana ada tertentu makna Muhammad pada diri dia. Lagi pula walam taqtarin bi zamanin, dan tidak menyertai ia kalimah itu, dhamir mustatir huwa fa'il, kembali kepada kalimah. Tidak menyertai bi zamanin, dengan satu masa pun, tak ada kaitan dengan masa. Sama ada masa lalu, masa sekarang, masa akan datang, tak kira. Itulah ising. Nombor 2 dia kata qauluhu fi nafsiha, kata musannif fi nafsiha tu yukhrijul harfa, mengeluarkan ia qauluhu akan haraf. Haraf tidak ada makna pada diri dia, bahkan ada makna kalau bersangkutan dengan benda lain. Sebab tu ada muta'allaq. Ada muta'allaq, kemudian majrur selepasnya. Wa qauluhu, dan bermula perkataannya, perkataan musannif, walam taqtarin bi zamanin, dan tidak sama sekali kalimah itu menyertai dengan masa, kaitan dengan masa. Yukhrijul fi'la, mengeluarkan ia qauluhu walam taqtarin bi zamanin tu maf'ulun bih, al-fi'la akan fi'il, kerana fi'il menyertai zaman. Ada zamanul hal, zamanul mustaqbal, zamanul madhi. Kalau waktu madhi untuk fi'ilul madhi, kalau waktu hal untuk fi'il mudhari', pun juga kalau waktu mustaqbal untuk fi'il mudhari' dan fi'il amar. Wala yuraddu ala hadha amsu wal an wa ghadan wa nahwaha. Wala yaridu, tidak datang kritikan atas ini oleh amsu wal an wa ghadan wa nahwaha. Amsu mana? Kemarin, wal an sekarang, wa ghadan isu, wa nahwaha dan seumpamanya, seumpama al-thalathah,
Sebab apa tak datang kritikan atas tiga ni? Li'anna hadhil kalimati. Sebab ams an ghadan tu itu dia panggil seolah-olah ising juga. Seolah-olah dia ising juga, tetapi dia tu tidak dipanggil fi'il. Sebab apa? Sedangkan dia ada kaitan dengan masa. Maka dia kata li'anna hadhil kalimati tadullu 'ala az-zamani faqat. Kerana bahawasanya kalimah-kalimah ini menunjuk ia atas masa sahaja. Atas masa semata-mata, duna dalalatin 'ala al-hadathi, tanpa menunjukkan atas perbuatan. Kalau ising tak ada kaitan dengan perbuatan. Kalau fi'il ada kaitan dengan perbuatan, lagi pula masa perbuatan tu bila. Tu. Famadluluha nafsu zamani. Famadlulu thalathati. Maka bermula perkara ditunjukkan daripada tiga perkara ni ialah nafsu zaman, diri masa tu sendiri. Maka al-an, ams, ghadan tu menunjuk kepada diri masa tu sendiri. Tu. Jadi ams, al-an, ghadan, dalil. Madlulnya nafsu zaman. Wala yuqalu fiha ay fi thalathah, dan tidak dikatakan pada tiga tu muqtarinatun bi zamanin, disertai dengan masa, tak kata gitu. Hatta tadkhula fil fi'li, sehingga masuklah ia. Sehingga masuklah ia ats-thalathah tu fil fi'li, dalam fi'il. Sehingga masuklah dalam fi'il. Contohnya kita kata apa? Kita kata bukan maksud ising. Ams wal an wa ghadan tu maksudnya ialah dia tidak termasuk dalam dalam fi'il. Dia tidak termasuk dalam fi'il walaupun dia ada zaman, dia ada masa. Maka dia tak termasuk dalam fi'il walaupun dia ada masa. Sebab apa? Sebab dia tidak ada hadath. Al-an, ghadan dengan ams itu haraf yang tidak ada perbuatan pun. Bahkan dia menyokong perbuatan fi'il mengikut masa yang telah ditetapkan oleh kalimah ini. Ams makna kemarin, an makna sekarang, ghadan esok. Dia masuk dalam fi'il. Contohnya aktubu ghadan, insya-Allah taala, aku akan menulis esok. Jadi dia menyokong fi'il aktubu tu menunjukkan istiqbal. Sedangkan ghadan tu sendiri tidak ada makna hadath, tidak ada makna perbuatan, dan dia tu hanya semata-mata menunjukkan kepada diri zaman, diri waktu. Habis. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata mithlu mahmudin, ay wa dhalikal madhkuru minal ismi 'inda an-nahwiyyin mithlu mahmudin, seumpama mahmud. Fa inna mahmudun, maka sesungguhnya mahmud, harakat hikayah, khabar inna, kalimatun, ialah kalimah, sifat dallat yang menunjuk ia kalimah, ala ma'nan, atas satu makna. Atas satu makna. Okey, dia menunjuk atas satu makna, tapi tidak ada masa, tidak menunjukkan perbuatan. Wahwa, dan bermula dia mahmud itu khabar az-zatu, ialah zat, sifat, al-musyakhkhasatu ay al-muayyanatu, yang tertentu ia zat. Fi nafsiha, pada dirinya, diri kalimah, ay bisababi zatiha zatil kalimah, yakni dengan sebab dirinya, diri kalimah tu. Bisababi jar majrur, zati mudhafu ilaih, ha mudhafu ilaih, dengan sebab dirinya itu min ghairi wasitati syai'in, tanpa pertengahan, tanpa menengahi sesuatu. Sebab kalau menengahi sesuatu tu, contoh haraf. Haraf ada maknanya, tapi dengan syarat ada kaitan dengan sesuatu yang lain. Bukan berada makna tersebut pada diri dia, bahkan berkaitan dengan benda lain, barulah dia ada makna. Tapi ising tak, dengan sebab dirinya, tanpa ada kaitan dengan orang lain, wasitah dengan benda lain, dia ada makna dah. Walam taqtarin bi zamanin, dan tidak sama sekali menyertai ia kalimah itu dengan satu zaman, apa-apa zaman. Ai min ghairi dalalatin ala zamanin, yakni tanpa menunjukkan ke atas satu masa.
min ghairi jar majrur dalalatin mudhaf ilaih ala zamanin jar majrur. Naqtah. Tu isim. Wa yanqasimu ila thalathati aqsamin, ay wa yanqasimu ismu ila thalathati aqsamin, dan terbahagilah ia isim itu ila thalathati aqsamin, kepada 3 bahagi. Wa yanqasimu ila thalathati aqsamin, dan terbahagi ia isim itu ila thalathati aqsamin, kepada 3 bahagian. Ila thalathati jar majrur, aqsamin mudhafun ilaih, terbahagi kepada 3 bahagian. 3 bahagian. Nombor 3 bawah tu dia kata qala ba'dul ulama'i, telah berkatalah oleh sebahagian ulama, taqsimul ismi ila thalathati aqsamin musyakalatun li taqsimil fi'li wal harfi. Pembahagian isim itu bermula pembahagian isim kepada 3 bahagian. 3 bahagian apa dia? Muzhar, mutmar, mubham. Hak tu musyakalatun. Nak musyakalah mana tadi hilang dah. Nak musyakalah bagi pembahagian fi'il dan haraf. Okey, pembahagian fi'il dan haraf. Sebab apa? Sebab kalau fi'il 3 fi'il mudhari', fi'il madhi, fi'il amar. Haraf pun 3, haraf asli, haraf zaid, haraf syabihun bi zaid, 3. Jadi nak musyakalah, nak menyamakan. Bila nak menyamakan antara fi'il dengan amar, fi'il dengan harah, yang mana fi'il harah ada 3 masing-masing, maka isim pun dia bagi 3. Wa illa ay wa illam yakun taqsimul ismi ila thalathati aqsamin musyakalatan li taqsimil fi'li wal harfi fahuwa. Kalau tidak, kalau kita tidak kata begitu, ataupun wa illa ay wa illam naqul kadzalika, jikalau kita tidak berkata sedemikian, fahuwa, maka bermula dia isim itu qismani, ada 2 bahagian. La ghairu, ataupun la ghaira, tidak yang lain. Apa dia? Muzharun wa mutmarun, iaitu muzhar isim zahir, wa mutmarun dan isim dhamir. Wa ammal mubhamu, dan adapun isim mubham, faminal mudhari ay fahuwa zahirun minal mudhari, maka jelas ia daripada mudhar, daripada isim mudhar, sebab dia bukan isim dhamir, dia mudhar. Dari sudut nisbah dia tu dapat disebut, bukannya tersembunyi dalam mana-mana kalimah. Bukannya dia menunjukkan kepada dhamir. Maka dia kata, kalaulah kita tidak musyakalahkan pembahagian isim dengan pembahagian fi'il dengan haraf yang masing-masing ada 3, maka kita kata isim terbahagi pada 2 saja. Dan isim mubham termasuk dalam isim mudhar kerana dia bukannya dhamir. Yang pertama mudharun, isim mudhar ataupun isim zahir. Nombor 4 dia kata al-ismul mudharu yusamma aidan al-isma zahira. Bermula isim mudhar juga dinamakan akan isim mudhar juga al-isma zahira, isim yang zahir. Ada 2 makna, ada 2 nama lah. Al-ismu zahir, al-ismu mudhar. Wa huwa, dan bermula dia al-ismu zahir tu ialah ma dalla ala ma'nahu mubasharatan. Barang, yakni kalimah, lafaz yang menunjuk ia barang atas maknanya barang mubasharatan, secara langsung. Kalau dhamir tak secara langsung, huwa tu dia seorang lelaki. Siapa dia tu? Dia kena terang pula. Ai bila wasitatin. Makna mubasyaratan ni begini, bukan makna dhamir tu tak. Bila mubasyaratan ni mana ai bila wasitatin wala qarinatin. Bila wasitatin ni nak tolak dengan haraf. Haraf ni kena ada wasitah, ada ta'alluq, ada majrur, baru dia faham makna dia. Makna dia li sababiyah ke, li mutaaddi ke. Wala qarinatin. Qarinah ni nak tolak dhamir. Sebab dhamir ni qarinah. Bila kata huwa, dia tu apa? Kena ada qarinah, kena ada benda lain pula, dari lain pula yang mengatakan huwa tu untuk dia. Merujuk kepada orang lelaki tersebut. Qarinah. Tapi isim zahir tak perlu qarinah. Terus direct. Wahwa, dan bermula dia isim mudhar tu
ialah kullul asma'i, setiap nama-nama, setiap isi-isi, illa, melainkan asma'an qalilatan mahsuratan, melainkan nama-nama yang sedikit, yang tertentu, yang terbatas. Mana sikit sajalah yang bukan isim zahir. Semua isim banyaknya isim zahir. Apa yang sikit tu? Wahia, dan bermula dia asma'un qalilatun mahsuratun tu ialah ad-dhamairu, dhamir-dhamir, wal mubhamatu, dan isim-isim mubham, seperti isim mausul, isim isyarah. Kembali dia kata mudhar. Apa mudhar? Wahwa, dan bermula dia mudhar ialah ma dalla ala musammahu bila qarinatin, ialah barang yakni lafaz yang menunjuk ia lafaz ala musammahu, atas musammanya musammama, bila qarinatin, tanpa qarinah. Ma khabar dalla silah dhamir mustatir huwa fa'il, kembali kepada ma, ala musamma jar majrur hu mudhafu ilaih bila qarinatin. Okey, barang yang menunjuk ia barang atas musammanya musamma barang tanpa qarinah. Tanpa qarinah ni makna tanpa ada qarinah, takallum ke, khitab ke, ghaibah ke, tak ada. Terus direct. Kalau ada qarinah, kena ada qarinah takallum, khitab, ghaibah, tu isim dhamir lah. Tu. Nahwu ay wa dhalikal mudhharu, bermula demikian isim yang mudhhar itu khabar nahwu Muhammadin, ialah seumpama Muhammad. Wa mudmarun, ataf kepada mudhar dan isim dhamir. Tengok bawah tu nombor 5. Al-mudmaru ma'khudhun minal idmari, bermula isim dhamir itu diambilkan dia daripada lafaz idmar. Al-idmar masdar admara yudmiru idmaran wa huwa mudmirun wa dhaka mudmarun. Wahwa, dan bermula dia idmar itu al-khafa'u, maknanya tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Li khafa'i dalalatihi dalalatil mudmar ala musammahu musammal mudmar, kerana tersembunyinya penunjukan mudmar itu atas musammanya musamma mudmar. Bila kata huwa, huwa tu siapa? Musamma tu tersembunyi, tak tahu, melainkan ada qarinah. Qarinahnya untuk orang tersebut. Qarinahnya qarinah ghaibah. Ada dah qarinahnya. Siapa yang kena huwa tu? Oh, Zaid. Contoh. Jadi khafa. Kalau orang tak tahu, tak ada qarinah, orang tak tahu siapa dia. Jadi mudmar tu, isim idmar ataupun isim mudmar, isim dhamir itu, dia tu dia tu tersembunyi dalalahnya, tersembunyi penunjukan, pahaman dia kepada sesuatu, melainkan ada qarinah, takallum, khitab, ghaibah, dan penentuan siapakah yang takallum, siapakah yang khitab, siapakah yang ghaibah tu. Tu dia kata illa bi qarinati takallumin, melainkan dengan qarinah takallum. Takallum ana nahnu lah. Au khitabin, ataupun khitab, anta antum antum, anti antum antunna. Au ghaibatin, ataupun ghaibah, huwa humahum hiya humahunna. Gitu. Au minad dumuri, ataf kepada minal idmar, ataupun mudmar itu daripada lafaz ad-dumuri. Apa ad-dumur itu? Wahwa, dan bermula dia ad-dumur itu al-hizalu, ialah asalnya hizal ni kurus lah. Kenapa tu? Liqillati hurufihi, kerana sedikit huruf-hurufnya, huruf-huruf isim mudmar anil zahiri, daripada isim zahir, ghaliban ay fil ghalibi, pada ghalibnya. Sebab huwa 2 huruf, anta 3 huruf. Paling banyak pun 4 huruf, antum. Dia kata ghalib bukan mesti begitu. Tu panggil wajah lah. Kenapa? Kalau dia daripada ad-dumur jadi apa? Kalau daripada idmar jadi apa? Dia punya illah dia. Kalau idmar kerana khafa, tersembunyi dalalahnya atas musamma, melainkan ada qarinah, takallum, khitab ataupun ghaibah. Kalau daripada ad-dumur, mana sebab dia tu sedikit huruf dia. Seperti mana kita terjemah kuruh tu, kuruh tu sikit. Daging dia sedikit hurufnya. Pada ghalib berbanding zahir. Maka mudmar dia kata wahwa, dan bermula dia mudmar itu khabar ialah ma dalla, barang yakni lafaz yang menunjuk ialah barang dalla ta'alu ala musammahu musammama, atas benda yang dinamakannya barang itu bi qarinati takallumin, dengan qarinah, dengan ada qarinah takallum,
Ataf au khitabin, ataupun khitab. Khitab ni yang kita cakap dengan dia lah, antum tu. Au ghaibatin, ataupun ghaibah. Dia tak ada depan kita cakap, dia ada tempat lain kita cakap tentang dia. Tu mudmar. Dengan ada qarinah lah, beza dengan mudhar. Nahwu ay wa mithalu mudmarin. Bermula contoh mudmar itu nahwu, ialah umpama ana wa anta wa huwa. Ana, aku, itu dhamir mutakallim. Wa anta dhamir mukhatab. Anta, engkau seorang lelaki, ataupun anti, engkau seorang perempuan. Wa huwa, dan huwa itu ghaibah mufrad mudzakkar. Dia seorang lelaki. Kemudian mubhamun, ataf kepada mubham dan isim mubham. Wa huwa, dan bermula dia isim mubham khabar, ma barang silah, khufiya, yang disembunyikan, naib fa'il, maknahu makna ma, akan maknanya makna barang, tersembunyi makna dia. Nombor 6 dia kata al-ismul mubhamu, bermula isim mubham itu huwa alladhi la yattadihul muradu minhu, ialah perkara yang tidak jelas oleh perkara yang dikehendaki daripadanya, daripada alladhi. Tak jelas. Alladhi apa? Yang apa? Tak jelas. Itu apa? Ini apa? Ada perkataan seolah-olah kalau kita cakap ini itu apa? Apa ini? Kena ada musyar ilaih. Yang apa? Kena ada silah, a'id. Baru sempurna makna isim mubham. Wala yatahaddadu ma'nahu illa bi syai'in akhara, dan tidak tertentulah, tidak terbataslah oleh maknanya melainkan sesuatu yang lain. Kalau isim isyarah kena musyar ilaih. Kalau silah, kalau isim mausul kena ada silah dan a'id. Wahwa, dan bermula dia isim mubham itu khabar. Amrani, dua perkara saja, la ghaira, bukan lain. Iaitu ismul isyarati, isim isyarah, wal ismul mausuli, dan isim mausul. Wal ismul mausulu lah kalau dia buat sifat gitu. Wal ismul mausulu, isim mausul, isim yang mausul. Sebab al-mausul kan maf'ul, isim wasaf, boleh buat sifat. Fal awwalu la yattadihul muradu minhu illa bil musyari ilaihi. Maka bermula yang pertama, iaitu isim isyarah, la yattadihul muradu, tidak nyatalah oleh murad, oleh perkara yang dikehendaki, minhu, daripadanya, daripada al-awwal, daripada yang pertama, iaitu isim isyarah, illa bil musyari ilaihi, melainkan dengan musyar ilaihi. Musyar ilaihi itulah yang kita takdir itu. Lepas tu kita takdir, baca ibarat takdir, musyar ilaih dia. Wathani, dan bermula yang kedua, iaitu isim mausul, la yattadihu, tidak jelaslah ia murad itu, illa bisillatihi, iaitu murad. La yattadihu ay la yattadihul muradu minhu min athani illa bisillatihi, melainkan dengan silahnya, silah athani, silah serta a'id. Sama ada silah itu bentuk isim ataupun fi'il. Nahwu ay wa mithalu mubhamin, bermula contoh mubham itu nahwu, ialah umpama hadza mudhafu ilaih ataf, walladhi, hadza tu isim isyarah mufrad mudzakkar, walladhi isim mausul mufrad mudzakkar. Itulah dia panggil sebagai isim. Al-fi'lu, yang kedua adalah fi'il. Wal fi'lu, dan bermula fi'il itu mubtada, maknahu, bermula maknanya fi'il, makna mubtada tsanin hu mudhafu ilaih, fil lughati ay fil lughati al-arabiyyati, pada dalam bahasa Arab, ialah khabarnya al-hadatsu, ialah perbuatan. Itulah al-hadath, perkara yang berlaku, hadath. Itu sudut bahasa. Wa 'inda an-nahwiyyina, menurut ulama nahwu pula, khabar kalimatun, ialah kalimah, sifat dalat yang menunjuk ia kalimah, tunjuk ta'alu ala maknan, atas satu makna, fi nafsiha, pada dirinya, diri makna, dia macam isim. Mana setiap fi'il tersebut ada makna yang tersendiri. Wa qataranat, hari beza dengan isim, dan berkait ia kalimah itu bi ahadil azminati thalathati, dengan salah satu daripada masa yang tiga, ay al-ma'dudati ila thalathah. Bi ahadi jar majrur wa huwa mudhaf, al-azminati mudhafu ilaih, al-thalathati sifat bagi al-azminah.
Apa masa yang 3 tu? Badal. Al-madhi, iaitu madhi. Wal-hali, ataf, iaitu hal. Wal-istiqbali, dan istiqbal, perkara akan datang. Badal bagi al-thalathati. Jadi badalul majruri majrurullah. Mubdal minhu pun majrur, maka badal pun majrur. Nombor 1 dia kata qauluhu fi nafsiha. Kata musannif fi nafsiha. Yukhrijul harfa, mengeluarkan ia qauluhu fi nafsiha tu akan harah. Harah tidak ada makna pada dirinya, bahkan ada makna pada kaitan dengan orang lain. Wa qawluhu wa qataranat bi ahadil azminati yukhrijul isma. Dan kata musannif terkait ia fi'il, kalimah fi'il itu dengan salah satu masa tu mengeluarkan isim. Isim tak ada kaitan dengan masa. Nombor 2, al-madhi huwa az-zamanu alladhi qabla at-takallumi. Ni dia punya takrif madhi istiqbal dengan hal pula. Al-madhi, bermula madhi itu ialah az-zamanu, masa. Alladhi, yang mana qabla takallumi, sebelum cakap. Mana dia dah berlaku dulu, kemudian lepas berlaku kita baru cakap. Itu madhi. Wal halu, dan bermula hal itu huwa az-zamanu alladhi yahsulu fihi al-kalamu. Huwa ialah az-zamanu, masa. Sifat alladhi, yang mana masa itu yahsulu fihi, yang terhasil padanya pada masa itu al-kalamu, kalam. Sedang buat perbuatan ni, ketika sedang buat perbuatan ni lah kita hasil cakap, kita cakap, maka mudhari' hal. Wal istiqbalu, dan bermula istiqbal, masa akan datang tu, huwa ialah az-zamanu, ialah masa, alladhi, yang mana yabda'u, bermula ia alladhi ba'da intiha'il kalami mubasharatan, selepas daripada habisnya kalam secara langsung. Mana waktu yang berlaku selepas habis cakap. Contoh, fi'il amal, qaufum istiqbal. Idrib, lepas idrib baru dia buat. Sayakulu, lagi akan datang aku makan. Mana dia cakap dah. Akan datang tu bila? No, lepas daripada cakap tu dia panggil mustaqbal, istiqbal. Benda akan datang. Cuma fi'il mudhari' dia adalah haraf yang khas untuk menunjukkan istiqbal. Contoh sin dengan saufa. Tambah sin dengan saufa. Saufa lebih jauh daripada sin. Mithlu fahima, contohnya. Wa dhalikal fi'lu, bermula demikian fi'il itu. Mithlu, contoh khabar fahima, lafaz fahima. Mithlu lafzi fahima, umpama lafaz fahima. Fa'inna fahima, maka sesungguhnya fahima itu khabar kalimatun, ialah kalimah. Sifat dalat yang menunjuk ia kalimah ala ma'nan, atas satu makna. Yang menunjuk atas satu makna. Fi nafsiha tak? Fi nafsiha. Apa makna dia tu? Wahuwa, dan bermula dia mubtada. Bermula dia fahima, khabar. Al-fahmu, ialah faham. Wahuwa, fi nafsiha, pada dirinya, diri kalimah. Dia ada tak makna tu menunjuk pada dirinya, iaitu dengan sebab dirinya? Ya, bisa babi dhatiha, yakni dengan sebab dirinya, diri kalimah itu, iaitu fahimah. Bukannya dia berkaitan dengan benda lain untuk faham makna dia, bukan. Wa qataranat bi ahadil azminati, dan berkaitlah ia kalimah itu dengan salah satu daripada masa. Wahuwa, dan bermula dia ahadul azminah itu khabar az-zamanul madhi, ialah waktu yang lampau. Alladhi, sifat yang kedua, yang mana silah hasala, yang terhasillah fihi, fi alladhi, padanya pada alladhi fa'il, al-fahmu, oleh faham. Mana kefahaman itu sudah berlaku sebelum cakap. Bila kefahaman sudah berlaku sebelum cakap, dia panggil fahima. Begitu. Wa yanqasimu ila thalathati aqsamin, dan terbahagi ia fi'il, waw istinaf. Terbahagi ia fi'il, dhamir mustatir huwa, fa'il kembali kepada al-fi'il. Ila thalathati aqsamin, kepada 3 bahagian. Ila thalathati jar majrur, wa huwa mudhaf, aqsamin mudhafun ilaih. Apa dia tu? Yang pertama, madin, fi'il madhi. Huwa, bermula dia madhi tu. Khabar ma barang.
silah dalla yang menunjuklah ia barang ala hadathin atas satu perbuatan. Waqa'a sifat hadatha yang berlaku ia hadath, perbuatan tu berlaku ataf wang qata'a dan habis ia hadath. Berlaku dan habis tu fi'il madhi. Berlaku dah dan telah habis, maka kita pun cakap itu fi'il madhi. Mithlu ay wa dhalika al-fi'lul madhi mithlu dhahaba, bermula demikian fi'il madhi tu ialah umpama lafaz dhahaba, pergi ia, telah pergi ia seorang. Habis tu fi'il madhi. Wa mudhari'un ataf kepada madhin, dan mudhari'. Mudhari' apa tu mudhari'? Nombor 3. Al mudhari'u, bermula mudhari' itu ma'khudhun, diambilkan akan mudhari' minal mudhara'ati, dari perlafaz mudhara'ah. Dhara'a yudhari'u mudhara'ah, masdar bagi dhara'ah. Apa dhara'ah? Wahia, dan bermula dia mudhara'ah tu al musyabahatu, penyerupaan, keserupaan. Sebab apa nama musyabah mudhara'ah dengan makna musyabahah? Summiya, dinamakan akan al fi'il mudhari' bidzalika, dengan demikian al mudhari' lianna al fi'il al mudhari', kerana bahawasanya fi'il mudhari' itu syabbaha yushabbihu lisma, menyerupai ia fi'il akan isim fi masaila, pada beberapa masalah. Situ ada kaitan penyerupaan sama dengan isim pada beberapa masalah. Minha ay minal masaili, sebahagian daripada masalah itu ialah adadul hurufi, mubtada muakhar, ialah bilangan huruf, wal harakati ataf, dan harakat baris, was sakanati, dan mati. Nahwu ay wa mithalu dhalika, bermula contoh demikian itu. Nahwu daribin wa yadribu, contoh lafaz darib dengan yadrib. Okey, yadribu, ya baris dah, baris atas. Isim pun daribun baris atas. Dad mati, alif pun mati. Ra baris bawah. Ra isim pun baris bawah. Itulah. Kalau baris akhir tak boleh lah, baris akhir itu nahwu, untuk nahwu. Jadi tak boleh ada kata yadribun, tak ada lah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, huwa, bermula dia mudhari', mubtada khabar, ma barang, silah dalla yang menunjuklah ia barang ala hadathin atas satu kelakuan, jar majrur. Sifat hadathin yaqbalu, yang menerimalah ia hadath, perbuatan tu menerima akan maf'ulun bi al hala, akan hal ni keadaan sekarang, ataf wal istiqbala, dan istiqbal, perkara yang akan datang. Itu mudhari'. Nombor 4 dia tulis al-fi'lul mudhari'u yasluhu lil hali wal istiqbali, bermula fi'il yang mudhari' itu boleh ia fi'il mudhari' bagi hal dan istiqbal. Hal boleh, istiqbal boleh, madhi tak boleh. Idza lam tujad qarinatun tuqayyiduhu bi ahadihima, bila kata boleh dua-dua tu, apabila tidak didapati akan qarina, lam tujad al qarinatun tuqayyiduhu, yang mengqaid ia qarinah akan fi'il mudhari' itu bi ahadihima, dengan salah satu daripada hal dengan istiqbal. Kalau ada qaid, makna tu lah. Contoh yadribul an, itu makna hal, bukan makna istiqbal. Yadribu ghadan, sayadribu, sawfa yadribu, itu contoh istiqbal. Wa yu'ayyinu ayana yu'ayyinu wa yu'ayyinu zamanuhu ataupun wa yu'ayyanu zamanuhu, dan tertentulah akan zaman, ditentukan akan masanya, masa fi'il mudhari' itu lil hali, bukan wa yu'ayyinu zamanahu lil hali umurun. Mana? Wa yu'ayyinu umurun zamanahu lil hali, menentulah ia akan masanya, masa fi'il mudhari' untuk hal oleh beberapa perkara. Begitu. Umurun jadi fa'il.
Minha, sebahagian daripada perkara-perkara itu ialah idza nafiya bila, apabila ternafi ia dinafikan, ataupun idza nufiya, apabila dinafikan akan fi'il mudhari' itu bila dengan la. Nahwu contoh, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul. La yuhibbu Allahu. La yuhibbu Allahu al-jahra. Tidak menyukailah oleh Allah akan terus terang bisu dengan perkara dengan perkara yang buruk minal qaul, daripada perkataan. La yuhibbu. Bila la yuhibbu di sini makna hal. Kalau ada la nafi. Tidak suka oleh Allah. Apa tidak suka oleh Allah? Sekarang. Wa yu'ayyinuhu lil istiqbali, dan menentulah akan zaman al-mudhari' itu lil istiqbali, untuk istiqbal, umurun fa'il, oleh beberapa perkara. Minha, sebahagian daripada perkara tersebut ialah as-sinu wa saufa, perkataan sin dan saufa. Nahwu contohnya, ay wa mithalu dhalika nahwu, bermula contoh demikian itu ialah umpama, sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Lagi akan datang berkatalah oleh orang-orang bodoh, sufaha. Sufaha ni orang dia cerdik tapi buat bodoh, buat benda yang tak betul, jadikan dia tu jadi safih. Akan datang, mana? Akan datang istiqbal. Baik minan nas, daripada manusia, ma wallahum ila akhirih. Tu tengok ayat Quran lah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan lagi akan datang memberilah oleh Tuhan engkau kepada engkau fatarda, kemudian engkau redha. Akan datang saufa. Habis. Mithlu ay wa dhalika al-fi'lul mudhari'u mithlu yudhibu atau yadhhabu. Yadhhabu boleh, yudhibu boleh. Boleh baca belakang. Kalau yudhibu atau wazan adhhaba yudhibu, idhhab, menghilangkan. Yadhhabu berpendapat pergi. Wa amrun atah madhi, dan fi'il amar. Huwa bermula dia fi'il amar, khabar, ma barang, silah, dalla yang menunjuklah ia barang, ala hadathin, atas satu perbuatan. Nombor 5 tu, lau qala, jikalau berkata musannif, ma dalla ala talabi husuli hadathin lakana ahsana, dia kata. Kalau lah musannif kata barang yang menunjuk ia barang atas menuntut hasil sesuatu perbuatan, itu lebih baiklah. Itu nak bezakan antara fi'il mudhari' dengan fi'il madhi yang lepas. Iaitu kalimah yang menunjuk atas menuntut sesuatu perbuatan. Sebab amal kan menuntut. Tu. Fil mustaqbali, pada masa yang akan datang. Fil mustaqbal ay fi zamanil mustaqbal, pada waktu yang lagi akan datang. Nombor 6, az-zamanu huna maqsurun 'ala al-mustaqbali wahdah. Bermula masa di sini di fi'il amal. Maqsurun tertentu, terbatas, 'ala al-mustaqbali, atas mustaqbal, wahdah sahaja. Lianna syai'a alladhi yatlubuhu insanun min akhara la yahsulu. Kerana bahawasanya sesuatu yang menuntutlah akan sesuatu oleh seseorang daripada orang lain, la yahsulu, tidak terhasil ia sesuatu itu, wala yaqa'u, dan tidak berlakulah ia sesuatu itu, illa ba'da talabi wa intiha'il kalami, melainkan selepas menuntut dan selepas habis cakapan. Idrib, bila waktu id tu belum rib lagi, orang tak buat lagi. Bila rib saja orang buat. Suruhan. Ay la yaqa'u illa fil mustaqbali, ay la yaqa'u syai'u illa fil mustaqbali, tidak berlakulah sesuatu itu melainkan pada masa akan datang. Habis. Mithlu dhhab ay wa dhalikal amru, bermula demikian fi'il amar itu, mithlu, umpama, idhhab, pergilah oleh engkau. Bila kata idh saja dia tak pergi lagi, lepas hab baru pergi. Idhhab. Nombor 7, idhhab fi'lu amri, ialah fi'il amar. Li'annahu, kana bahawasanya idhhab khabar dalla ala amrayni, menunjuk ia idhhab atas dua perkara ma'an, sekaligus, iaitu al-hadathu perbuatan, wa huwa, dan bermula dia li hadath itu, talabuz zihabi, menuntut pergi. Satu. Waz-zamanu, dan zaman, ataupun waz-zamani, atau pada hadath tu badal bagi amrain. Alladhi yatahaqqaqu fihi talabu,
iaitu waktu yang tertentulah padanya pada waktu itu oleh at-talab, ay talabul fi'l, menuntut perbuatan. Wa huwa, dan bermula dia zaman tu ialah al-mustaqbalu, ialah masa akan datang. Maka fi'il amar ada dua, masa akan datang, lagi pula ada perbuatan, itu talabul hadath, talabul fi'il. Kalau idhab, talabul dhihab lah, menuntut untuk pergi oleh seseorang. Tu habislah, tu isim dan fi'il. Al-harfu wallahu ta'ala a'lam. Wallahu a'lam.